Isu RU Mufti wilayah pula. RU Mufti hentam Menteri Agama kurang faham. Mufti Perlis Muhammad Asri mengkritik keras Menteri Muhammad Naim Mohtar berkaitan rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Asri berkata kebanyakan besar umat Islam tidak faham berkaitan ajaran Asy'ariyah Maturidiyah yang ingin dijadikan sebagai identiti Ahli Sunnah wal Jamaah. Malah dia mendakwa Naim sendiri pun belum tentu faham perkara itu. Saya berani katakan insya-Allah Menteri Agama yang beria nak mensyaratkan akidah rakyat dengan syarat itu kurang faham. Saya boleh buktikan insya-Allah jika saya diberi ruang secara terbuka disaksikan rakyat untuk bersoalan jawab dengan beliau berkaitan beberapa soalan tentang Asy'ariyah Maturidiyah, Al-Junaid dan juga Al-Ghazali. Jika beliau benar, beliau dahululah buktikan beliau faham sebelum beliau ingin memaksakan rakyat. Jika beliau sendiri tidak mampu, apakah beliau mahu menyesatkan akidah rakyat awam yang akhirnya menyesatkan diri sendiri? Semalam Muhammad Razak, Setiausaha Politik Naim memberi isyarat sedia menyambut perlawanan Asri untuk membincangkan isu RDU. Katanya pejabat menteri terbuka mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak bagi mendapatkan input syur dan pandangan. 24 jam sebelum itu, Malaysia Kini melaporkan Asri penggeritik lantang dan antara tak awal mengajak Naim berdialog secara terbuka. Asri menentang penyempitan tafsiran Ahli Sunnah kepada hanya Asy'ariyah Maturidiyah dan tasawuf cara Imam Junaid dan juga Al-Ghazali. Sementara itu, dalam kenyataan hari ini juga, Asri juga mengulas panjang berkaitan wacana berkaitan akidah Ahli Sunnah. Katanya RU itu tidak akan menjadikan keislaman seseorang di wilayah persekutuan tidak dianggap mencukupi terkeluar daripada Ahli Sunnah dan menganut ajaran sesat. Dia juga berkata, untuk mengikuti mazhab akidah seperti Asy'ariyah Maturidiyah tidak memadai sekadar mengetahui nama pengasas dan satu dua isu teologi. Sebaliknya, perbahasan akidah berkaitan qidam, azali, jisim, jauhar, masa, tempat dan beberapa teori serta andaian hukum fizik perlu juga difahami. Jika dalam perkara amalan, seorang boleh sekadar mengikut, tapi dalam bab akidah tidak boleh. Bahkan mengikut sebarang tokoh besar, sesiapa yang gagal menetapkan bukti keimanan, maka imannya tidak sah. Seperti hujah-hujah Asy'ariyah, maka imannya tidak sah. Dalam artikel lain, dia jadi kafir, katanya. Asal dipercayai, sekurang-kurangnya 97% orang Islam tak faham pun apa itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Katanya majoriti umat Islam beriman secara fitrah seperti yang berlaku kepada generasi awal. Contohnya, orang awam mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Mereka tidak memikirkan untuk menetapkan Al-Quran itu bukan kalam Allah yang hakiki, kerana ia adalah makhluk. Sebaliknya, kalam Allah ialah kalam nafsi, iaitu kalam yang ada zat Tuhan. Semua hal ini membingungkan orang awam. Apakah mereka akan dihukum sesat kerana gagal faham itu? Dia justru bimbang era kafir mengkafir sesama Islam akan bermula. Sesat menyesat akan jadi agenda kerajaan. Rakyat akan diuji keabsahan akidah mereka. Atau akan dicadangkan masuk dalam rangkap pengenalan Islam Asy'ariyah Maturidiyah Hajariyah. Sindirnya. Buku ni antara yang saya baca. Buku ni adalah tulisan baik daripada Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari. Biasanya kalau Azhar ni, dia manhaj dia adalah, akidah dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. So saya baca buku bukan daripada salaf, tuan-tuan. Saya baca, tetapi dia membandingkan di antara akidah ataupun manhaj akidah salaf dan Asy'ariyah. Dan saya tertarik apabila dia menulis ada satu bab tadi dia tulis. Dia kata di dalam muka surat 11 di dalam muka surat 11 dalam bab prakata Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari menyebut kedua-dua manhaj ini, iaitu Asy'ari dan juga Salafi, kedua-dua manhaj dan pendekatan ini tidak lebih daripada ijtihad ulama dan tidak perlu ta'assub kepada salah satu daripadanya sehingga tidak dapat lagi menghormati golongan yang tidak sehaluan. Tidak ada masalah untuk menunjukkan sifat istiqamah dalam mempelajari salah satu daripadanya. Namun, jika satu-satu manhaj telah dipilih oleh pihak berkuasa agama negeri, pilihan itu sewajarnya dihormati oleh semua pihak. Dia kata kalau dah dipilih, wajar dihormati, tuan-tuan. Dia beza kalau dah dia pilih dengan diwartakan. Pada pandangan saya, dan insyaAllah esok lusa saya akan buat satu podcast dengan Ustaz Wanji, Ustaz Hafiz dan juga saudara Faizal Rahman berkenaan dengan isu ini. Saya kata macam ni, akidah yang mana dipanggil apa orang kata ijtihad dan juga dipanggil bila kita ada ikhtilaf, bila kita ada perbezaan pendapat yang muktabar,
Yang itu kita jangan wartakan. Itu isunya bila benda itu diwartakan menjadi undang-undang. Itu jadi masalah. Kalau sekiranya satu-satu negeri itu cenderung, contohnya Negeri Sembilan cenderung kepada Asy'ari, Perlis cenderung kepada Salafi, kecenderungan itu tidak ada masalah. Tetapi kecenderungan itu jangan kita jadikan alasan untuk kita nak mewartakan dan menjadi undang-undang. Kenapa tuan-tuan? Bila kita sudah mewartakan menjadi undang-undang, dia ada implikasi yang lain. Cenderung itu tidak masalah. Tetapi bila kita sudah sudah wartakan, maka dia akan ada implikasi yang lain. Implikasinya, bila sesuatu itu menjadi undang-undang, bagaimana dengan kalau benda itu tidak berada di dalam definisi undang-undang itu? Saya kata undang-undang ni dia ada dua. Sama ada A, kalau sekiranya A, maka yang lain itu dianggap sebagai salah. Ataupun kalau bukan A, salah, maka A itu betul. Kedua-duanya ada implikasi. Bermakna kalau dia pilih selain daripada A, maka yang lain daripada A itu adalah salah. Itu implikasi undang-undang. Dia berbeza dengan kecenderungan bila dia jadi undang-undang. Kecenderungan ini tidak menjadi masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cenderung kepada Asy'ari ke, tuan-tuan nak cenderung kepada Salafi ke, selagi mana di dalam di dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah, dia tak ada masalah. Tuan-tuan nak cenderung kepada ahli hadis ke, tuan-tuan nak cenderung dalam kerangka sunnah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Kalau cenderung kepada Syiah, yang tu tak boleh. Yang tu sesat. Cenderung kepada Rasul Melayu, yang tu kafir, yang tu sesat. Cenderung kepada aurat Muhammadiyah, yang tu sesat. Yang tu jelas. Sebab mereka keluar daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah. Cerita tentang Salafi, Asy'ari, Maturidi dan sebagainya, benda ni dah bincang dan dah dipersetujui untuk tidak akan bertembung dan bertemu titik mereka sehingga kiamat kelak. Percayalah. Kita tak akan jumpa jalan pertemuan untuk nak menyatukan mereka di bawah satu kefahaman. Sebab ini adalah kaedah memahami manhaj. So, sepatutnya, ikhtilaf, benda yang kita khilaf secara muktabar ini, kita sepatutnya kita anggap, okey, aku pegang kepada pegangan ini. Tetapi aku tidak menolak pegangan lain. Tapi bila kita sudah wartakan, dia jadi satu isu. Isunya, okey, sekarang ini kita nak bermanhaj akidah ini. Baik. Kalau aku sekarang tinggal di wilayah, manhaj aku tidak berakidah kepada akidah itu, bagaimana? Adakah aku dianggap kesesat? Ada aku dianggap kafir? Okey, yang ni untuk mufti sahaja. Ya, betul. Kita kata, itu untuk mufti. Tetapi mufti itu siapa? Bukankah mufti itu nanti akan melaksanakan pendapat dan pandangan kepada rakyat di negeri tersebut yang mungkin bermanhaj lain daripada apa yang mufti nak tekankan. Jadi yang itu bagaimana? Sebab itu saya kata implikasi undang-undang ni dia besar. Sama juga kalau katakanlah kita reverse macam tadi saya dalam live saya kata kita reverse. Okey, katakanlah Perlis nak buat satu undang-undang. Undang-undangnya kita kena mewajibkan di dalam negeri kita ini kita hanya bermanhaj salaf saja. Yang itu pun saya tak setuju. Kita tak boleh kata undang-undang mestilah bermanhaj salafi saja. Selain daripada salafi kita kena tolak. Itu pun saya tak setuju. Macam saya kata tadi, dua ekstrim ini, dua-duanya tak betul dan tak boleh untuk kita nak wartakan kerana itu adalah perbezaan pendapat yang besar di dalam mazhab akidah dan juga di dalam perbincangan Islam kita. Tuan-tuan, benda ni dah khilaf beribu tahun dan akan another thousand of years dia tak akan jumpa titik pertemuan. Sepatutnya kita dah move away daripada perbincangan itu. Saya bukannya dia kata okey dia cenderung ke arah ni sekarang ni. Saya nak tarik ke arah salafi, bukan juga. Saya nak dia kembali ke tengah-tengah. Sebab dah ada ura-ura sekarang ni tahu. Silibus pendidikan Islam akan diubah. Diubah jadi apa? Lepas ni ahli sunnah wal jamaah hanyalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu saja. Jadi yang mana pergi ke Mekah? Yang mana belajar dekat Madinah? Yang mana belajar di India yang bermanhaj salaf? So bagaimana? Adakah mereka dianggap bukan ahli sunnah? Kan jadi masalah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Madinah. Mereka bukan bermanhaj Asy'ari Maturidi. Mereka bermanhaj salafi. Jadi mereka bagaimana? Saudi, Qatar, kan? Sebilangan daripada mereka yang belajar di Pakistan, di India umpamanya. Mereka bermanhaj salaf. Jadi mereka bagaimana? Jadi polemik ini dia tak akan berkesudahan dan akhirnya timbul jadi prejudis, timbul jadi kekacauan, timbul jadi tuduh-menuduh. Membawa kepada apa tuan-tuan? Saya risau kafir mengkafir. Kafir mengkafir. Lalah jadi apa ni kita? Kita ni patutnya dah habis dah cerita tu. Kita kena bincang bab lain dah.
Kita kena ulama ni kena bincang, okey, AI itu bagaimana teknologi masa depan, bagaimana fatwa mengenai benda ini, benda itu yang lebih moden, macam mana kita nak memaju dan memandaikan umat. Sepatutnya kita dah bergerak ke arah itu. Tuan-tuan, majoriti tuan-tuan yang dengar saya ni pun tak faham manhaj salafi, manhaj Asy'ari Maturidi ni apa. Tuan-tuan tahu sifat 20 tu, Asy'ari kata, Asy'ari bawa 13, Maturidi bawa 7. Sifat 20 tu, dia sebenarnya bukan sifat 20. Itu pun selalu satu benda yang salah. Sifat Allah ni 99, mana ada 20? Kan? Sifat yang disebut sifat tu bukan sifat Allah, itu lain. Even Asy'ari pun dengan Maturidi banyak mereka berbeza pendapat di dalam akidah. Di dalam bab manhaj akidah, bukan bab akidah. Akidah, Asy'ari, Maturidi, Salafi, semua ni sama. Allah itu satu. Benda yang basic tu semua sama. Cuma pemahaman itu akan ada, biasalah school of thought kan. School of thought. Tetapi bila kita mewartakan school of thought itu yang jadi masalah. Bagi saya, benda ini regresif sebenarnya. Undang-undang, tapi dia tak kena mengena dengan kau, Is. Ya, tapi dia kena mengena dengan orang di wilayah. Kan dia kena mengena dengan orang di wilayah. Tuan-tuan, Perdana Menteri kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak bawa benda yang inklusif. Tiba-tiba ada Menteri Agama nak jadikan benda tu eksklusif. Itu yang masalah. Kan, tuan-tuan tanya, Dr. Yusof Al-Qaradawi yang PMX kita selalu sebut tu, dia akidah apa? Dia bukan Asy'ari Maturidi, dia Salafi. Kan? So, bagaimana? Dah. Lepas ni PMX tak boleh sebut lah yang berkenaan dengan Salafi apa semua, dia tak boleh sebut dah. Masalah. Jadi jangan diwartakan. Is, boleh tak negeri itu cenderung? Boleh. Contohnya negeri ini nak cenderung kepada Asy'ari Maturidi? Boleh. Tetapi cenderung bukan nak dijadikan undang-undang. Di dua benda yang berbeza. Okay. Nanti 2 hari lagi insyaAllah akan ada perbincangan saya dan juga panel-panel lain membincangkan perkara ini. Okay, habis.